بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lila Pictures. Macam biasa, boleh doakan korang sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat, naknya di samping keluarga dan insan sayang. Ok guys, kali ni Abli nak share sebuah cerita ataupun kisah pengalaman kawan Abli ni tentang, kalau korang tahu, dan cerita ni memang banyak lah yang dikongsikan oleh orang lain, cuma ini pengalaman kawan Abli sendiri, iaitu kisah hantu raya. Kisah ini berlaku pada kawan Abli ni. Kawan Abli ni perempuan. Masa tu dia tingkatan 5, baru lepas habis SPM, cuti panjang Dan berlakunya kisah ni masa dia balik kampung arwah atuk dia Dia balik ke kampung tu sebab nak pergi dan menghadiri dan menolong kenduri kahwin sepupu dia yang nak kahwin masa tu. Jadi macam biasalah, bila masa dulu kalau kenduri ni masak sendiri tau, gotong royong. Dia tak pakai catering lagi, tahun ujung 90-an macam tu Jadi dia orang berkumpul lah, anak beranak, saudara mara, sepupu sepapat di rumah atuk kawan Abli ni. Nak dijadikan cerita, dekat kampung dia juga tinggalnya sepasang suami isteri yang dah berusia tau, dah berumur. Orang kampung kat situ panggil lelaki tu Tok Ki Nong, dan isterinya pula orang panggil Tok Chu Nong. Tok Ki Nong ni seorang lelaki yang baik, cuma dia agak misteri dan dikatakan dia, yalah, orang dulu kan ada mengamalkan ilmu yang tak berapa elok lah Jadi apa yang berlaku, pengalaman kawan Abli ni masa dia balik ke kampung atuk dia ni, keadaan Tok Ki Nong ni sebenarnya dah uzur, sakit, terlantar dan tak boleh berjalan. Mengikut cerita kawan Abli ni, Tok Ki Nong ni macam Abli cakap tadi lah, dia baik, dia suka melayan budak-budak. Kalau masa kawan Abli ni kecil-kecil dulu, dia dengan sepupu-sepupu dia suka lalu lalang bermain di halaman rumah Tok Ki Nong ni lah. Dekat rumah Tok Ki Nong ni, halaman dia luas, dia ada tanam pokok-pokok buah tau, macam ada kebun jugalah sikit kat kawasan rumah Tok Ki Nong ni. Jadi masa kecil tu memang kawan Abli ni dengan sepupu dia sukalah lepak-lepak, main-main kan. Dan Tok Ki Nong ni sukalah melayan kan, budak-budak kan. Dia punya penampilan dia, Tok Ki Nong ni, dia seorang yang simple tau. Dia suka pakai t-shirt simple dan pakai seluar pakai lutut sambil bertongkat. Itu penampilan yang memang Tok Ki Nong, orang dah tahulah, budak-budak semua dah tahu kat situ. Jadi berbalik pada cerita kawan Abli tadi, masa dia balik nak menghadiri kenduri kahwin sepupu dia ni, dia tak tahu yang Tok Ki Nong ni dah uzur dan terlantar sakit. Okay, so dia ingatkan Tok Ki Nong sihat macam biasa lagi lah Apa yang berlaku guys, pada petang tu, biasalah sebelum orang nak menikah ni dia ada malam berinai. Jadi kawan Abli ni dengan sepupu dia pergilah menolong untuk persediaan malam berinai itulah. Jadi masa dia orang lalu kat depan rumah Tok Ki Nong ni, masa tu kawan Abli ni dia bertiga dengan sepupu-sepupu dia. Okay, masa dia jalan depan rumah Tok Ki Nong ni, dia nampak rumah Tok Ki Nong ni macam sunyi sepi. Dia tercari-cari Tok Ki Nong lah, kot-kot lah dia nampak Tok Ki Nong dekat tangga rumah ke ataupun dekat kebun kan, tapi tak ada. Jadi sepupu kawan Abli ni, dia jalan kat depan dulu lah, tinggallah si kawan Abli ni kat belakang sikit, sebab dia macam tercari-cari kan, nak tegur lah Tok Ki Nong tu. Tiba-tiba guys, masa sepupu dia dah lepas daripada halaman rumah Tok Ki Nong ni, dah masuk ke denai nak ke rumah sepupu ni, kawan Abli ni ternampak kelibat Tok Ki Nong kat belakang dia. Jadi kawan Abli ni macam terkejut lah. So dia tegur, dia panggil, dia ingatkan macam
macam biasa kan, Tok Kinong sihat tak, dia tegur macam tu lah. Tiba-tiba Tok Kinong ni dia punya reaksi dia memang menyeramkan, mistik, sebab dia pandang dalam keadaan muka yang macam marah ke arah kawan Abli ni. Dan tiba-tiba apa yang mengejutkan kawan Abli ni, Tok Kinong yang tua tu dia berjalan laju daripada pokok manggis tu ke pokok sebelah lagi, and then tiba-tiba muncul kat depan kawan Abli ni. Jadi kawan Abli macam terkejut, budak ni kan, memang terkejut lah, orang tua bertongkat boleh jalan laju macam tu. So menjerit kawan Abli ni, and then sepupu ni panggil dia, "Oi, kau buat apa kan?" So dia berlari pergi kat sepupu dia lah. Dan keadaan kejut, dia cakap sepupu dia nampak Tok Kinong. Katalah, tak apalah, tegur lah kan. Tapi dia kata Tok Kinong macam pelik lah, dia jalan laju. Yang sepupu kawan Abli ni pun tak tahu yang Tok Kinong ni dah uzur, terlantar sakit kat rumah tau. Sebab dia orang pun jarang-jarang balik kampung kan. And then dia orang pun pergilah rumah sepupu dia yang nak kahwin tu. Selesai je persiapan tu, dia orang nak balik ni maghrib, sebelum datang semula malam berinai tu. Tapi kawan Abli ni dah ketakutan, dia takut bertembung lagi dengan Tok Kinong yang jalan laju ni kan, yang pelik tu kan. So dia cakap sepupu dia, macam nak balik, nak lalu semula ke kawasan rumah Tok Kinong tu. So sepupu dia cakap, lalu situ lah, mana lagi, takkan nak pusing ikut jalan tepi sungai, jauh kan. So ada jalan satu lagi, tapi jalan tepi sungai dan boleh naik motor, dia ada jalan tar, tapi jauh lah. Kalau naik motor tu okey lah kan. So kali ni masa dia orang jalan sama-sama tu, okay, yang kawan Abli ni dia kata, kau jalan seiring lah dengan aku kan, maknanya dia tak tinggal-tinggal lah ke belakang, dia jalan beriringan, bertiga macam tu. Lalu je dekat depan rumah Tok Kinong tu, dia dah start shock, dia dah start sedap. Dia pandang lagi persekitaran, tengok lagi kat pokok tadi, pokok ada lagi kelibat Tok Kinong kan, tapi tak ada. And then guys, apa yang mengejutkan kawan Abli ni, walaupun dia berjalan beriringan, tapi dia seorang je yang kena kacau. Dan dia seorang je yang nampak, masa dia jalan tu, dia nampak Tok Kinong dekat bawah rumah, tengah duduk mencangkung, pandang tepat ke arah dia. So dia pun apa lagi, dia cakap, "Jom kita cepat-cepat, aku rasa tak sedap ni kan, dah maghrib ni kan." Jadi sepupu dia kata, "Tak apa, kita jalan sama-sama lah." Dia tarik tangan sepupu dia, dua orang lagi ni kan, jalan laju. So sepupu ni pun follow lah, ikut jalan laju. Dia pelik kan, kenapa member Abli ni berkelakuan macam tu. Tapi masing-masing macam buat acuh tak acuh kan, sambil-sambil sembang kan. So jalan laju lah, ikut je lah member Abli ni. Sampai je kat rumah, malam tu dia kena pergi semula untuk majlis berinai, malam berinai malam tu. Dan kali ni dia minta tolong ayah dia ni pula, ayah kawan Abli ni, dia masak dekat kenduri tu, dia tukang masak dia. So dia masak gotong royong dekat kampung, dekat rumah sepupu yang kahwin ni. Jadi dia bawa motor sebab dia ikut laluan jalan tar kan. So dia tak nak dah, kawan Abli ni dia tak nak dah lalu kat kawasan rumah Tok Kinong tu. Dia nak tumpang ayah dia pergi rumah sepupu lah malam tu. Jadi ayah dia pun macam pelik, kenapa tak jalan dengan sepupu kau kan, tadi siang tadi boleh je kan. So dia kata, tak apalah, orang dah penat nak naik motor lah. Jadi ayah ni pun bawa lah naik motor. So bila dah selesai majlis malam tu guys, nak balik semula ke rumah atuk dia ni, ayah dia tak balik sebab stay kena masak sampai pagi, okey, untuk lauk kenduri esok. Jadi dia dah tak ada motor nak tumpang ni. Nak tak nak kena balik juga ikut susu papat dia ni, lalu lagi depan rumah Tok Kinong. Dan kali ni waktu malam guys, lebih kurang pukul 11 lebih macam tu. Cuma yang ada teman dia, seorang lagi sepupu dia, masa tu yang besar sikit lah, dah dewasa sikit, dia bawa basikal. Okay, dia berempat lah kali ni. So dia minta kat sepupu tu nak naik basikal, nak tumpang. So dia tak takut sangat kan, sepupu ni dah besar sikit kan. Jadi abang sepupu ni pun okey lah, naik lah kat basikal kan, carrier belakang. Jadi nak jadikan cerita, malam tu dia orang jalan beratur. Okey, yang tiga orang ni jalan masing-masing lah, jalan kaki beriring. Yang abang sepupu ni tadi bawa basikal tu, kawan Abli duduk kat carrier belakang, di belakang sikit lah, sebab dia follow yang jalan kaki ni kan. Sampai je sekali lagi dekat rumah Tok Kinong ni guys. Okey, dalam keadaan gelap-gelap macam tu, lampu rumah Tok Kinong yang sama, macam memang dah rumah tu memang dah usang lah, dah tak nampak meriah macam dulu lagi.
Sampai situ sambil-sambil dia orang sembang ni, tiba-tiba yang si kawan Abli ni kan dia duduk belakang sekali kat carrier. Jadi dia belakang sekali lah kan, sebab yang lain kat depan. So tiba-tiba dia rasa macam ada orang cuit bahu dia guys. So dia dah rasa tak sedap. Dia pandang belakang, dia nampak Tokinong jauh, tapi macam mana boleh cuit bahu dia jauh kat belakang, berdiri dalam keadaan sama-sama gelap tu, bertongkat je tu. Dia nampak Tokinong tu, and then dia pun peluk sepupu tu. Terkejut kan bila dia pandang belakang semula. Masih sambil dia peluk sepupu ni, dia pandang belakang semula, Tokinong tu tengah kejar dia guys, berlari laju naik dengan tongkat ni. Dan keadaan muka dah tak macam Tokinong dah. Dia kata muka yalah, orang dah arwah kan, dia kusam dah. Dia memang muka dia memang menyeramkan. Dalam keadaan menyeramkan itu, dia kejar. Cuba korang bayangkan. So kawan Abli ni dia menjerit. Lepas dia peluk tu, dia dah takut sangat. Dia lompat turun dari basikal, dia terus lari. Dia potong semua sepupu dia jalan kat depan tadi. Dia kata, aku nak balik, aku nak buang air besar, tak tahan. Alasan dia bagi lah kan. So sepupu dia pelik lah kan. Abang sepupu dia pun pelik, tengok belakang tak ada apa pun kan. So sampai je kat rumah atuk dia, sepupu dia tengok dia tak pergi buang air besar pun. Tadi kata nak pergi buang air kan, kenapa duduk macam ni kan. Kata tak, sebenarnya aku bukan nak buang air pun, aku nampak Tokinong kejar aku lagi kat belakang, kata. So dia cerita keesokan harinya dekat ayah dia dengan mak dia, dengan mak saudara dia masa kenduri tu. Mak saudara dia cakap Tokinong sebenarnya dah uzur, terlantar, tak boleh bangun dah pun. Isi dia yang jaga dia sekarang ni. Jadi apa yang kawan Abli nampak yang menyerupai Tokinong tu, rupa-rupanya mak saudara dia cerita benda ni ialah nak cerita pun mengaibkan orang. Tapi mak saudara dia ceritalah juga pada sepupu dia lain dengan kawan Abli ni, yang arwah Tokinong tu sebenarnya, ya masa tu Tokinong lah, belum arwah lagi, ada membela hantu raya untuk jaga kebun dia, jaga keluarga dia, harta benda dia. So sampailah dia jatuh sakit uzur dan susah nak mati disebabkan oleh dia punya pemakaian ilmu yang tak elok tu lah, hantu raya tu, menyebabkan dia susah nak meninggal. Dan dikatakan juga tak lama lepas tu, macam mana mungkin dia berubat agaknya, benda tu dah lepas, tak tahu diwarisi kepada keluarga ataupun tak. Tapi akhirnya arwah Tokinong ni meninggal lah dengan sempurnanya. So innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah kepada arwah. So itulah tadi kisah yang Abli dapat sharekan dengan korang, pengalaman seram yang dilalui oleh kawan Abli, hantu raya di kampung dia. So sehingga kita jumpa lagi dalam video-video seram yang akan datang di Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum, bye bye.